Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertamanya yang saya muliakan kepada pengerusi majlis dan juga kepada pengerusi surau, ahli jawatan puasa, barisan imam, Bilal, juga semua ahli qaryah yang hadir surau ad-diniyah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala pemberian, atas segala rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat ini semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi tadi selesai satu program. Program apa tadi? Khatam perdana kan? Itu ada yang dah kali kedua khatam tadi. Jadi saya tak berpeluang bagi tadi sebab kerja pula, banyak pula kerja bagi tadi. Kalau tidak saya boleh join lah juga, bantu-bantu apa yang boleh. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas keberadaan kita. Masih lagi Allah berikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesihatan yang baik, nikmat kelapangan dalam kehidupan, nikmat ketenangan, kebahagiaan, dan segala bentuk kenikmatan yang ada Allah berikan. Mudah-mudahan wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. InsyaAllah pada malam ini kita nak berbincang sedikit. Kejap penceramah masjid saya tak sampai pula. Tak dapat dihubungi. Perbincangan kita pada malam ini adalah berkaitan dengan bulan Syaban. Apa kelebihan dan keutamaan yang ada pada bulan Syaban. Biasanya saya akan cerita Syaban dan nisfu Syaban. Cuma nisfu Syaban dah lepas kan. Cuma bolehlah kita ambil sedikit beberapa maklumat berkaitan dengan malam nisfu Syaban. Tapi fokus kita pada bulan Syaban. Yang pertama, bila sebut Syaban, At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 jenis bulan, Muharram sehinggalah Zulhijjah. Di mana Syaban berada antara pertengahan lah lebih kurang dalam 12 bulan Islam. Jadi persoalan dia, kenapa Syaban itu dinamakan Syaban? Kan? Sama lah juga macam bulan-bulan yang lain, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Semua bulan-bulan Islam ada sebab kenapa ia dinamakan begitu. Sama lah juga dengan Syaban. Dan sebenarnya kita boleh mengambil pengajaran yang besar daripada sudut penamaan bulan Syaban. Kenapa Syaban dinamakan Syaban? Syaban membawa maksud kelompok ataupun kumpulan, ataupun berpuak-puak. Itu maksud Syaban. Syaban juga kadang disebut sebagai Sya'bun. Sya'bun ini maksudnya bangsa. Bangsa kan satu istilah yang menunjukkan satu kumpulan kan, satu puak bangsa. Bila sebut pasal bangsa ni, bangsa yang paling tinggi semangat kebangsaannya adalah bangsa Arab. Orang Arab ni dia punya semangat nationality dia amat tinggi. Bahkan boleh membawa kepada fanatik, bahkan boleh membawa kepada ketaksuban, bahkan boleh membawa kepada ekstremisme. Betullah kadang-kadang Nabi mencela orang Arab, wailul lil Arab, dan celakalah orang Arab. Nabi tu cela bangsa Nabi sendiri. Kan? Jadi nak bagi tahu Arab dia punya semangat kebangsaan amat tinggi. Amat tinggi. Kalau kita baca tafsir surah Jumaat kan, ayat ke-9 kan, ayat 9 hingga 11 cerita pasal solat Jumaat kan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Dalam tafsir memerincikan yaumil jumu'ah, hari Jumaat.
diperincikan dalam tafsir menyebutkan sebenarnya hari Jumaat ini dia ada nama asal dia. Hari Jumaat ni sebenarnya nama baru. Dia ada nama asal dia. Apa nama asal dia? Namanya Yaumul Arubah, iaitu hari orang Arab. Hari Arab. Bayangkan. Tinggi semangat kebangsaan dia sampai nama hari pun boleh tukar nama bangsa. Kan punya tinggi betul. Macam kita lah tiba-tiba hari Ahad tukar hari Melayu contoh. Kan untuk tinggi betul. Jadi macam itulah tinggi semangat kebangsaan mereka. Akhirnya bila datangnya Islam antara bentuk benda yang Islam nak ajak berdasarkan hadis Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang paling tinggi, yang paling teratas, dan tak ada benda boleh mengatasi Islam. Islam mesti duduk atas sekali. Jadi bila datang Islam, bangsa pun follow Islam. Bangsa mesti duduk bawah juga. Jadi sebab itulah Nabi tukar daripada hari Arab itu, Nabi tukar kepada hari Jumaat. Perkataan Jumaat bahasa Melayu, bahasa Arab Jumu'ah, dia sebenarnya maksud sama je dengan Arab. Arab ni pun maksudnya kumpulan juga. Jemaah ni pun maksudnya kumpulan. Kita solat berjemaah kan solat berkumpulan. Tapi Arab kumpulan berasaskan bangsa, Jumaat kumpulan berasaskan agama. Jadi apa-apa agama dulu, barulah datangnya bangsa dan sebagainya. Jadi itu Allah nak ajar. Jangan terlampau semangat sangat kebangsaan sampai tinggal agama. Yang ini pun tak betul. Jadi sebab itulah bangsa kita contohnya kita kena follow agama dengan baik. Kan ada benda kalau tak kena tinggalkan. Apa-apa Islam didahulukan. Jadi begitulah Syaban membawa maksud kelompok, berpuak-puak ataupun kumpulan. Kenapa? Litasya'u bihim fi talabil miyah. Mereka ini dalam bulan Syaban, orang-orang Arab ini akan keluar secara berkumpulan-kumpulan. Secara berkumpulan, berpuak-puak. Kan ikutlah puak, ikut kabilah mereka ke, ikut keluarga mereka ke, ikut kasta mereka ke, suku kaum ke. Dia akan keluar dengan satu tujuan untuk mencari air. Kenapa nak mencari air? Orang tanya kan, kenapa bulan lain tak keluar cari air? Kenapa Syaban keluar cari air? Jawapannya adalah untuk mereka menghadapi bulan yang berikutnya, iaitu bulan Ramadan. Ramadan selain yang kita dengar bulan yang paling mulia, bulan itu, bulan ini banyak ibadah kita buat dan sebagainya, Ramadan dari sudut istilah membawa maksud ramda, iaitu kepanasan ataupun keterikan. Time Ramadan mesti akan cuaca panas terik. Kan? Lagi-lagi negara yang mengalami 4 musim, ada musim sama, musim panas. Kita walaupun iklim khatulistiwa tak terlepas juga dengan musim panas. Kita akan tengok nanti, dulu sebelum ni tengah hari mendung sebab hujan kan. Lama kelamaan mendung tu dah pergi ke petang. Kan? Last hari ni tak mendung langsung dah, kena terik je. Kan? Jadi dia dah start nak masuk Ramadan tu dia akan terik. Tapi tak seterik negara yang mengalami musim panas. Musim panas ni, negara yang ada musim sama, dia akan capai kurang-kurang tahap kepanasan dalam negara tersebut kurang-kurang maksimum 50 darjah Celsius. 50 Kita ni 37.5 pun dah. Orang kata terbaring separuh mati dah kat rumah. Kan tak larat orang kata kan. Ini 50 darjah Celsius, teramat panas. Sebab itulah tiap-tiap tahun akan dengar berita kematian daripada negara-negara yang mengalami musim-musim panas. Sebab apa? Bayangkan dengan cuaca yang panas, teramat panas. Lepas tu dengan mereka berpuasa pula. Kan? Lepas tu puasa pula bukan macam kita puasa 13 jam je, 6 pagi 7 malam. 13 jam. Diorang ni puasa paling awal 2.30 pagi. Paling awal dia akan pergi 2.30 pagi. Dan buka puasa macam kita 7. Jadi 2.30 bayangkan 3, 4, 5, 6 tambah dalam 3.5 jam. Jadi 16 jam 30 minit mereka berpuasa. Lagi tambah. Dia siang dia panjang, malam dia pendek. Siang panjang, malam tinggi. Jadi nak bagi tahu keadaan-keadaan inilah biasanya akan membuatkan orang akan sakit. Lagi-lagi mereka yang meminta sedekah kan, yang orang kata pengemis yang duduk terdedah dengan cuaca luar, lagilah kan akan kena efek yang membuat tinggi bila mana datang musim-musim panas yang amat panas. Kan sama juga macam kita pergi musim haji. Kan haji kan akan panas. Kan
Dah ramai orang. Lepas tu dengan musim panas. Tapi haji tu bukan panas climax. Itu panas biasa je. Panas climax Ramadan. Memang dahsyat. Pengalaman saya lebih kurang 4 ke 5 tahun puasa dekat Mesir, memang dahsyat. Memang dahsyat. Lagi-lagi rezeki saya memang 2 tahun time Ramadan cuti, 2 tahun lagi time Ramadan ada kuliah. Nak pergi kuliah lagi, Allah Akbar. Memang ujian tu. Dah ramai orang kita kat sana kan, student belajar syariah, tengah hari tegur air dengan Arab-Arab sekali. Dengan orang tak perasan, muka Melayu dia orang perasan je kan, tegur air. Lepas tu balik buat macam puasa juga. Nak bagi tahu jadi benda ni kan, dekat. Lepas tu orang cakap jangan ingat hantar anak-anak pergi belajar luar negara dan sebagainya confirm jadi baik. Tidak juga kan. Kalau contoh ke Mesir, kita kena ingat Mesir ada Musa dan Mesir ada Firaun juga. Tak semestinya pergi jadi Musa, kadang-kadang hantar jadi Firaun. Kena ingat tu kan. Ada 2 kemungkinan. Dia nak bagi tahu. Ramai kawan-kawan saya hisap shisha, ni belajar syariah ni, hisap shisha mana-mana lepak. Kita pun jadi culture shock. Biar betul ni kan, ni belajar agama ni, hisap shisha kan. Jadi dia adalah dalil-dalil yang nak mengharuskan hisap shisha tu. Macam geng-geng ustaz yang hisap rokok lah kan. Dia akan cakap rokok makro kan. Dia akan cakap itu sama je. Sebab apa dia hisap rokok? Kalau tak, dia akan cakap haram. Itu kena jaga-jaga dengan ustaz-ustaz yang begini, yang membawa orang kata benda-benda yang tak bagus kan, benda-benda yang memang dah clear haram. Rokok clear dah haram, fatwa dalam negara, luar negara, selesai dah. Orang cakap makro memang ada tu hukum 10 tahun lepas kan, tu outdated punya hukum kan. Dia buat revision balik, dia kaji balik. Rupanya rokok ni rosaknya jangka masa panjang. Mula-mula tak nampak rosaknya rokok tu untuk jangka masa panjang kan. Dia tengok untuk 10 tahun, rokok ni tak ada kesan kan, jadi makro tu. Bila dikaji, rupanya lepas 20 tahun kesan tu baru akan datang. Itu yang terus bertukar hukum jadi haram kan. Semuanya berdasarkan kajian, berdasarkan kajian. Jadi kita kena berjaga-jaga. Jadi bulan Syaban, bulan orang-orang Arab kebiasaannya keluar daripada rumah mereka pergi cari air dengan satu tujuan, untuk bersedia menghadapi Ramadan. Ramadan tak payah keluar rumah dah kan, siap-siap ada air kat rumah, orang boleh guna untuk kegunaan harian lah kan, kegunaan harian. Selesai. Zaman kita pula kita tak boleh nak ambil pengajaran sebagaimana zaman dulu. Zaman dulu keluar pergi cari air sebab air tak ada kat rumah. Sumber air, perigi, telaga, air mata air dan seangkatan dengannya. Zaman kita sekarang, dalam rumah dah ada kepala pipe dah. Buka je kepala pipe tu keluar air. Melainkan Syahbaz bagi notis kan, pemotongan bekalan air. Ada empangan bocor ke apa tu, tak tahu kan. Tapi kalau ada pun tetap kita ada air tangki, bolehlah survive. Contoh sehari 2 hari kan, contoh kan. Jadi macam mana kita nak ambil pengajaran daripada penamaan bulan Syaban tadi? Kalau zaman dulu mereka keluar mencari air sebagai persediaan menghadapi Ramadan, untuk zaman kita sekarang sebagai persediaan menghadapi Ramadan, kena tanya kita bagaimana keadaan amalan dan ibadah. Nah itu persediaan kita nak masuk Ramadan, bagaimana amalan kita, ibadah kita, iman kita, takwa kita dan sebagainya, ilmu kita, semua benda ni nak kena cek kan. Amalan ibadah bulan Rajab dan Syaban, sebab itu Nabi doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban, berkat pada bulan Rajab dan Syaban. Apa maksud keberkatan? 2 bulan ini bulan interim, bulan kita latih diri kita beramalan dan ibadah. Ramai orang faham masuk Ramadan baru nak buat ibadah, masuk Ramadan baru nak mula solat duha, baru nak mula buat itu, baru nak mula buat ini. Tidak betul. Kita perlu ingat satu ayat ni, Ramadan bukan permulaan kepada ibadah, Ramadan adalah penggandaan kepada ibadah. Bukan time Ramadan baru nak mula itu dan ini. Orang yang biasanya masuk Ramadan baru nak
start dia punya amalan dan ibadah, kebiasaannya habis Ramadan nanti habis amalan tadi. Kan, habis itu je lah. Lagi-lagi lepas Ramadan ni Syawal pula. Kan, call member, mana mak lama tak nampak kat surau Adiliyah ni, busy dah ni, banyak open house. Minggu kedua call lagi, mana tak nampak ni, minggu kedua dah, minggu kedua banyak kenduri kahwin. Minggu ketiga call lagi. Tu jadi alasan orang tak datang surau masjid lah. Nak bagi tahu kan, ini cabaran. Jadi sebab itulah mula amalan dan ibadah kita pada bulan Rejab, pada bulan Sya'ban. Masuk Ramadan, kita gandakan amalan yang kita dah mulakan tadi. Contoh, masuk Rejab, Sya'ban, kita dah mula solat duha 2 rakaat. Masuk Ramadan 2 rakaat tadi jadikan 4 rakaat. Itu penggandaan kepada amalan tadi, kepada ibadah tadi. Sama juga dengan iman. Kan? Bila kita sebut tentang Ramadan berkait rapat dengan iman. Kat mana kait rapatnya? Bila mana Allah sebut kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu puasa. Sebelum datang ayat tu apa Allah sebut? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa. Iman, puasa. Man shoma Ramadan, hadis yang biasa kita dengar. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, iman nak kena sedia. Kan? Macam tu juga takwa. Macam tu takwa kan, la'allakum tattaqun. Kita puasa ni untuk apa? Untuk menjadi orang bertakwa. Takwa. Ilmu nak kena belajar balik berkaitan dengan Ramadan. Tiap tahun muncul soalan yang sama, Ustaz, apa hukum korek hidung saat time puasa? Ya, balik-balik soalan tu wajib first. Hukum korek hidung time puasa. Orang kita masuk dalam rongga batal. Kan hidung ni macam mana, rongga ke tak rongga? Tu tak tahu. Akan berulang. Kan? Jadi orang tanya, Ustaz, apa hukum isap ukuk time puasa? Menggeletar Ustaz, tak isap ni. Menggeletar. Sebab tu dah geng-geng ni buka puasa je kan, makan kurma, minum air, lepak luar rumah. Kan? Dia berbuka dengan rokok ni, lepas tu baru berbuka dengan makanan berat. Kan? Itu antara patutlah jadikan bulan Ramadan ni kan untuk kita cuba berhenti rokok. Dia betul nak berhenti rokok ni susah. Kan? Saya nak bagi tahu pun tak tahu, tak pernah isap rokok. Kan? Jadi orang cakap nak berhenti rokok ni susah. Kalau ikut pengalaman orang-orang terdekat dengan saya, nak berhenti rokok ni boleh demam. Boleh kena psycho lah. Kan? Boleh jadi anxiety lah, apalah, boleh demam panas. Boleh jadi orang kata tak betul kejap. Bila tak isap rokok ni. Kan? Jadi sebab itulah dia kena slow. Kan? Sehari contoh isap sekotak contoh. Kan? Tiba-tiba nak berhenti terus tak isap langsung. Biasa sehari je tahan. Kan? Esok tu disap balik. Nak bagi tahu dia kena slow. Okay, kurangkan 1 batang sehari, kurang. Biar kita konsisten. Kan? Ada cara dia jugalah, tak boleh kita terus tinggal. Biasanya geng-geng tinggal terus ni kejap je kan, lepas tu dia isap. Kan? Itu antara yang boleh kita lakukan. Azam kita bulan Ramadan tahun ini, yang merokok kita cuba nak berhenti merokok ataupun kurangkan berhenti merokok. Kan? Itu antara azam kita lah bagi mereka yang merokok. Samalah juga dengan ilmu-ilmu. Kan? Ilmu-ilmu, orang kata pengetahuan. Contoh mereka yang belum lagi qada puasa Ramadan tahun lepas, pastikan cepat qada. Jangan lengah-lengah, jangan delay. Kerana siapa yang lewat mengqada puasa Ramadan lepas hingga masuk dah Ramadan tahun ni, apa hukuman dia? Hukumnya qada dan juga fidyah. Kan? Kena ada combo. Kan? Di antara yang orang confuse bila sebut tentang fidyah ni adalah berkaitan dengan muslimat. Kan? Lagi-lagi perempuan yang mengandung, kan, atau perempuan yang sedang menyusukan anak. Dia ada 2 pecahan kategori, di mana perempuan ini tidak berpuasa pada bulan Ramadan kerana risau akan dirinya. Yang kedua pula, perempuan yang mengandung ataupun menyusukan anak tidak berpuasa pada bulan Ramadan kerana risaukan kondisi anaknya, anak dalam kandungan atau anak yang sedang disusukan. Ini menghasilkan 2 hukum yang berbeza di sisi mazhab Syafi'i. Kan? Kalau mazhab lain cerita lah. Yang hanya risaukan keadaan diri sahaja tanpa melibatkan anak tadi, hukumnya qada sahaja.
Tapi mereka yang berbuka puasa atau tak berpuasa di bulan Ramadan kerana risaukan anak dalam kandungan ataupun anak yang sedang disusukan, dia kena qada dan fidyah. Tu beza tu hukum dia, jangan ingat sama. Jadi contoh muslimat dia duduk fikir 30 tahun lepas zaman pregnant, bulan-bulan pula, zaman pregnant dia tak tahu contoh kan. Jadi dia tak puasa time-time dia mengandung tu atau time-time dia menyusukan anak tu, dia tak berpuasa kerana biasanya lah muslimat perempuan ni tak puasa sebab anak, biasanya itulah. Tapi dia berpandangan dia qada je. Dia tak tahu kena bayar fidyah. Kalau dia risaukan pasal anak, sepatutnya kena bayar fidyah. Jadi berlalulah 30 tahun kan. Yang dia ingat dia kena qada, saya tak bayar fidyah. Last sekali dia dengarlah kuliah contohnya kan, perempuan yang golongan sekian dan yang tidak berpuasa sebab risaukan anak dan sekian dan sebagainya, kena qada dan bayar fidyah. Jadi apa yang dia kena buat? Apa yang muslimat dia kena buat? Dia kena pergi jumpa amil zakat, bayar fidyah. Fidyah hukum dia macam zakat, dia akan jadi tunggakan dengan Allah, akan jadi hutang dengan Allah. Cuma isu dia berganda dengan tak berganda, itu kena refer fatwa kan. Ada yang bila mana kita tak bayar tahun ni, masuk tahun depan dia ada gandaan dia kan. Itu hadis Nabi ada sebut. Cuma bukan semua negeri apply itu. Tak silap saya lah, di wilayah tak apply. Tak apply gandaan, hanya bayar berapa je yang ditinggalkan kan. Ada negeri yang guna. Sebab apa? Dia ada banyak macam hadis lah cerita pasal gandaan fidyah itu. Jadi kalau kita tergolong dalam golongan ini, kena pastikan kita selesaikan bab-bab. Jadi itu pentingnya ilmu. Orang yang berbuka puasa awal seminit kan, sah ke tak sah puasa dia? Awal seminit, seminit je pun ustaz kan. Buat relax-relax sudah kan. Bila time tu tak tahu sakit perut, dia dah azan awal tentu kan. Orang pun suka makan kan. Rupanya awal seminit bila azan. Apa hukum dia? Semua batal puasa. Semua batal puasa. Walaupun tidak sengaja. Jadi isu dia bukan sengaja ke tidak sengaja. Isu dia makanan tu masuk tak dalam mulut sebelum azan maghrib. Walaupun sebelum 3 saat, 4 saat, 5 saat sekalipun, kalau tak masuk waktu lagi, batal puasa. Benda tu pernah berlaku zaman saya belajar kat Mesir dulu. Kita orang ada buat majlis iftar. Ramai orang datang ni. Majlis iftar ramai. Kebetulan waktu tu saya dengan beberapa orang lagi kat belah luar. Kat belah luar nak sambut VIP lah. VIP jemput kedutaan dan sebagainya untuk buka puasa. Jadi tiba-tiba kan, tengah-tengah tunggu sambut, ada lagi dalam 5 minit nak masuk waktu kan, VIP tak sampai lagi. Tiba-tiba dengar budak ada suara azan kat bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu betul. Ya betul. Testing kot. Biasanya kan orang testing kan. Rupanya tidak. Memang makan betul. Semua kat bawah makan kan. Apa kesan dia? Semua bawah tu batal. Tahun lepas pun ada berlaku juga. Saya tak ingat kat mana, dah lupa dah. Isu azan awal kat Pahang ke mana tak kan. Yang memang orang akan cari yang paling utama saya Bilal tu lah. Bilal tu orang cari dulu kan. Dia punca, aku tak cukup puasa penuh tahun tu, Bilal tu punca kan. Jadi kena jaga-jaga kan. Bilal pastikan jaga betul-betul. Jaga betul-betul, jangan kita terazan awal. Jadi itu semua berkait dengan hukum-hukum makan. Selesai berkaitan dengan penamaan Syaban. Jadi apa yang boleh kita ambil daripada Syaban ini adalah bagaimana kita bersedia dalam kita nak mendepani dengan bulan Ramadan. Persediaan amalan kita, ibadah kita, persediaan apa lagi? Iman kita, takwa kita, ilmu kita, benda-benda ni kena sedia. Masuk Ramadan kita nak tingkatkan, gandakan lagi perkara-perkara tersebut. Kemudian apa yang Nabi sebut berkenaan dengan bulan Syaban? Ketika mana Usamah bin Zaid bertanya pada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu minasya'ban." Aku melihat kamu wahai Rasulullah, tak pernah aku lihat banyaknya engkau berpuasa sunat pada satu-satu bulan, melainkan engkau berpuasa sunat pada bulan Syaban. Usamah bin Zaid tanya pada Rasulullah.
Agak-agak kan Usama bin Zaid nak tanya Rasulullah ni soalan ni, agak-agak berapa lama dia buat research? Berapa lama Usama bin Zaid buat kajian? Agak-agak lepas sebulan buat kajian, boleh tak tanya soalan? Tak boleh. Ni mesti makan tahun punya. Sebab apa? Dia tengok 1 bulan ke 1 bulan Nabi berpuasa. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulhijjah. Dalam dia tengok 12 bulan tu, selepas puasa penuh Ramadan, puasa yang paling banyak Nabi buat adalah pada bulan Syaban. Dia nampak benda tu. Dia nampak. Ini hebatnya sahabat. Dia akan buat kajian pada amalan dan ibadah. Jadi bila dia nampak, dia pun tanya, dia pun pelik lah, kenapa banyak-banyak bulan? Bulan Syaban. Pada Syaban ni bukan ada apa-apa sangat pun. Gitulah lebih kurang. Dia pun tanya Nabi, kenapa bulan ini engkau banyak berpuasa wahai Rasulullah? Nabi jawab dengan 3 jawapan. Nabi jawab dengan 3 jawapan. Yang pertama, zalika syahrun yaghfulun nas anhu bainar Rajab wa Ramadan. Syaban ini adalah bulan di mana manusia seringkali lalai padanya, yang berada antara Rajab dan Ramadan. Itu poin yang pertama. Nabi sebut bulan Syaban bulan yang manusia lalai. Yang kedua, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ini adalah bulan di mana catatan amalan manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, catatan amalan manusia. Yang ketiga, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, atau kama qala Nabi hadis sahih. Dan aku suka ketika mana amalanku diangkat oleh Allah, aku berada dalam keadaan berpuasa. 3 benda. Pertama, Nabi sebut bulan Syaban, bulan yang seringkali manusia lalai padanya. Kenapa? Ada 2 sebab. Pertama, kerana bulan Syaban diapit oleh 2 bulan yang mulia, iaitu Rajab dan Ramadan. Rajab, bulan-bulan haram, bulan Allah gandakan pahala bagi setiap amalan yang kita lakukan. Ramadan, bulan yang paling mulia lagi, tinggi gandaan dia. Tiba-tiba antara 2 bulan tu tengah-tengah ada Syaban yang orang tak berapa nampak. Apa kelebihan Syaban? Apa keistimewaan Syaban? Orang tak berapa nampak. Jadi tenggelamlah Syaban dengan kelebihan yang ada pada Rajab dan Ramadan. Yang kedua, Syaban tenggelam dari sudut peristiwa. Rajab, orang nampak Rajab, orang nampak apa? Isra' Mi'raj. Kan? Rajab orang nampak Isra' Mi'raj, benda yang besar. Ramadan orang nampak apa? Nuzul Quran, Lailatul Qadar, Badar Kubra, macam-macam ada dekat Ramadan. Jadi tengah-tengah tu Syaban, apa yang ada dekat Syaban? Peristiwa apa yang ada dekat Syaban? Orang tak berapa nampak sangat. Orang tak berapa tahu sangat. Dia ada peristiwa besar, cuma kadang-kadang orang tak tahu. Maklumat tu tak ada atau dah lupa dan sebagainya. Jadi tenggelam lagi Syaban di sebalik peristiwa besar yang berlaku antara Rajab dan juga Ramadan. Sebab itulah Nabi sebut Syaban bulan yang seringkali manusia lalai padanya. Orang tak berapa nampak Syaban, kelebihan Syaban. Orang tak nampak. Minda kita sekarang ni pun dah dekat Ramadan dah. Kan? Ya ke Ramadan? Hari tu sebelum masuk bulan Rajab hari tu kan, dah dengar lagu raya dah. Belum masuk Rajab lagi dah dengar lagu raya dah. Saya pun kira Rajab, Syaban, Ramadan 3 bulan dia pintas. 3 bulan dia pintas. Nak bagi tahu, jangan excited sangat. Kan? Kita kena excited dulu dengan Ramadan. Kerana Nabi sebut dalam hadis, masuk bulan Ramadan kita wajib bergembira dengan Ramadan. Wajib bergembira. Amalkan doa yang Nabi ajar dalam hadis, Allahumma sallimna li Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Wa sallim Ramadan lana, dan sampaikanlah Ramadan pada aku. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah segala amalan aku pada bulan Ramadan. Itu doa daripada hadis Nabi, hadis yang sahih. Boleh kita amalkan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai bertemu dengan Ramadan. Allahumma. Jadi itu yang pertama, Syaban bulan yang seringkali manusia lalai pada. Yang kedua, catatan amalan manusia diangkat oleh Allah. Ini sebab kenapa Nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban. Yang ketiga, Nabi banyak berpuasa. Apa maksud catatan amalan manusia diangkat? Adakah Allah memerlukan amalan kita? Tak. Apa maksud catatan amalan diangkat? Maksudnya Allah sedang membuat penilaian kepada amalan dan ibadat.
Saya bagi analogi mudah. Analogi mudah, kita bekerja, kan? Ataupun kita dulu pernah bekerja. Bila kita bekerja, akan ada orang yang memantau bagaimana prestasi pekerjaan kita, kualiti kerja kita, KPI kerja kita, performance kerja kita, bagus ke tak bagus, kan? Tercapai ke tak tercapai misi visi yang ada, contohnya. Jadi siapa yang akan buat penilaian itu? Yang akan buat biasanya bos-bos kita lah, supervisor, team leader ke apa ke. Mana-mana sektor pun, swasta ke, kerajaan ke, sendiri ke, orang yang kerja sendiri, siapa yang memantau prestasi kita? Siapa? Public, masyarakat yang akan mantau, kan? Macam mana dengan branding kita, macam mana dengan ni, sale kita dan sebagainya. Dia akan nampak, dia akan lihat macam mana kualiti. Kalau makanan sedap ke tak sedap, kalau buat perniagaan servis bagus ke tak bagus, itu masyarakat akan menilai. Semua benda yang kita buat akan ada orang menilai. Samalah juga macam amalan dan ibadah kita, akan ada orang yang menilai. Siapa yang menilai? Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai bagaimana prestasi amalan dan ibadah kita. Yang dia dan penilaian itu berlaku pada bulan Syaban. Allah akan tengok dia ni cukup ke tak cukup solat, kan? Solat dia solat ke tidak? Kalau solat dia berjemaah ke tidak? Kan? Kalau solat berjemaah, dia ni solat khusyuk ke tidak? Itu satu-satu lah, kan? Semua amalan dia, kan? Malam 24 malam nisfu Syakban, dia pergi mana? Kuliah Ustaz Azhar kat Segambut ke? Dia pergi Bukit Jalil? Jadi ke mana gitu, kan? 2 malam kuliah Ustaz Azhar, kan? Di Segambut dan juga di orang Semajulah, di An-Naim. Boleh tak tutup rakaman? Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi.